Testing. Tak ada. 1, 2, 3. Testing. Tak ada suara. Tak ada suara. Ustaz ada suara. Testing 1, 2, 3. Tak ada. Sampai bab mana? Ingat? Tak ada. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Dah. 1, 2, 3. Ada. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ada? Assalamualaikum. 1, 2, 3. Testing. Volume. Testing 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Testing. Ini besar. 1, 2, 3 tak ada? Tak boleh. Tak boleh. Rosak bateri yang ni tu. Habis. Okey tak? Testing. Nama panjang. Sampai besok ni. Stabil. Satu, dua, tiga, insyaAllah. Sampai mana kita? Kitab. Ada yang pegang kitab. Last sekali. 44. Tajuk. Bab apa? Seksa kubur. Seksa kubur. Tajuk apa? Seksa kubur ataupun beratnya maut. Bab atas sekali. Bab nombor 3. Tak, itu tajuk utama. Atas ni. Title head. Boleh, insyaAllah. Seksa kubur. Masih lagi seksa kubur. Kalau nak pakai. Ya? Kalau nak pakai boleh. Satu, dua, tiga. InsyaAllah. InsyaAllah. Tajuk seksa kubur. Seksa kubur. Tunjuk perenggan mana? InsyaAllah. Saya kitab baru ni. Seksa kubur. Al-Qabru. Sekejap.
lama al-qabr Laqad al-qabru baru al-qabr Rabbuka. empat lagi. Ini kitab baru. Empat baru. Sebelum tu innallaha karihu innallah innallaha ta'ala innahu karihal. Lepas innallah munafiqin innal munafiqin ya Rasulullah innallaha ta'ala ada innal karihal tadi. Baca ini lagi. Sekejap. Innallah kari. innal malaikata dan dahsyatnya. innallah karihal. Tak ada sini. Ringkas. Lamma khalaqna innallah ta'ala ahad ya Rasulullah. Tak ada. Innal munafiqin. Ya, yes. Hai anak Adam. Habis lah. Ini tajuk apa? Seksa kubur. Dahsyatnya siksa kubur. Seksa kubur. Allah Akbar. In al-qabr awal. Ismu Muhammad As-Samad. Okey, insya-Allah. Muka surat 34, kitab lama muka surat 44. Betul? Betul ya? Kalau tak betul, salah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kitab lama 44, kitab baru 34. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramik wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita ini bulan Rajab yang sudah hampir setengah habis dah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin muka surat 44 kitab lama, kitab baru 34, beza 10 insyaAllah ya. Tajuk masih lagi dalam siksa kubur dan dahsyatnya ya. Memang hebat dalam kubur, yang di atas kubur pun hebat juga, sedang menanti nak masuk ke dalam alam kubur. Pasal semua ni bakal-bakal yang jadi calon untuk ke dalam kubur. Betul tak betul? InsyaAllah. Kita tengok perenggan bawah sekali, itu dimulai dengan nama Muhammad bin As-Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad bin As-Sama
ketika melihat kubur berkata, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru di dalamnya. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauh berbeza antara yang satu dengan yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Ni diingatkan kita, ya, sahabat ni, ketika melihat kubur kita dibagi amaran jangan tertipu kerana tenangnya, diamnya kubur tersebut. Ya, kita ni jangan tertipu. Kalau tak percaya, lepas isyak, lepas minum nanti pergi ke kubur. Memang senyap dan sunyi. Betul. Kecuali serangga, kecuali angin, kecuali pokok. Sunyi, memang sunyi sepi. Tapi jangan tertipu. Pasal apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu hebatnya, ya? Hebatnya khabar yang di dalam kubur. Ya, tak dengar siapa. Kalau diperdengarkanlah cerita yang dalam kubur tu, bunyi saja kita kemungkinan pengsan. Tu kena pula yang kena seksa lagi hebat. Sebab tu ni Allah bagi peluang kita hidup sampai bulan Rejab. Ya, ada orang tak sampai bulan Rejab. Sebelum Rejab habis, kita masih dipanjang umur sampai ke hari ni. Dah hampir-hampir hujung 10 yang akhir Rejab. Nampak? Lepas Rejab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Ramadan. Allah, tuan-tuan, mintalah panjang umur kita sampai hujung Ramadan. Biar apa? Biar kita terus dapat masuk ke dalam syurga. Pasal apa? Pintu syurga memang terbuka luas waktu bulan Ramadan. Rejab pun masih bagi berpeluang, Sya'ban berpeluang, apalagi Ramadan. Tapi dengan keadaan semasa sekarang ni terlampau hebat cubaan-cubaan Allah Ta'ala. Itu pun sebenarnya untuk mengingatkan kita sebenarnya. Jangan sombong, jangan terlampau rasa hebat. Ya, kita kadang-kadang berkuasa, lepas tu tak berkuasa. Betul? Saya ke Mekah itu lain rupa Malaysia, balik lain pula rupa Malaysia. Rupanya betul kata Arab tu. Malaysia macam mana? Mana saya tahu, tak tengok handphone. Rupanya orang Arab tahu cerita di Malaysia. Itu kena-kena. Ini bukan cerita pasal politik, cerita keadaan semasa. Rupanya orang Arab ambil berat keadaan Islam di Malaysia. Sayangnya orang Arab Malaysia, kita tak tahu. Dia lagi awal tahu. Nampak? Itu peringatan kita. Allah tambah lagi peringatan dengan virus Corona. Betul? Dulu saya ingatkan ayah saya beli Toyota Corona. Sekarang dah ada virus Corona, dibuangnya Toyota. Betul? Tak pakai lagi Toyota Corona, sekarang jadi Toyota Camry. Betul? Toyota Hilux. Corona mesti diteruskan dengan bab virus. Itu pun Allah cuba, Allah ingatkan kita jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diingatkan sampai hilang, lengang Kaabah. Ya, kawasan Masjidil Haram tu jadi lengang. Nampak? Sebab tu dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun makin lama makin lengang. Itu pun peringatan pada Allah Taala. Kadang-kadang kita ni hebat. Saya sampaikan sikitlah, sahabat saya yang kerja, yang memang bidang dia bahagian engineer. Orang ni 9 panggil engineer. Betul? Dia ada dua maksud. Satu engineer, satu engineer. Engineer ni apa? Yang memerah kelapa tu. Itu pun engineer juga. Satu lagi engineer, betul. Ada IR dan macam-macam. Itu pun orang boleh tipu juga nak jadi menantu. Ya, Datuk Ismail Kamus. Ni sahabat tu cerita, kita ni terlampau terreka dengan teknologi,
2G, 3G, 4G, sekarang nak masuk 5G. Betul? Terasa hebat. Dengan teknologi Huawei dia, teknologi Samsung, teknologi Apple, iPhone. Kita kadang-kadang terlupa ada lagi teknologi yang hebat. Sebenarnya kata sahabat saya tu, betul Allah bagi peluang dengan teknologi itu. Tapi sebenarnya kalau tak betul-betul manageable guna teknologi itu, sebenarnya dia mempercepatkan proses kiamat dunia ini. Ya, sebenarnya. Pasal tu kadang-kadang bila orang telah sehebat guna 5G sekarang, bila 5G ni boleh kontrol drone daripada Penang, boleh kontrol daripada Seremban. Kereta drone dah ada tuan-tuan, bukan tak ada, memang ada. Dia boleh kontrol daripada Seremban, boleh kontrol di Penang. Drone tu bukan drone kecil, kereta yang boleh bawa manusia tu. Ya, boleh flash, tak benarkan orang ambil gambar, tutup. Cuba dia ambil gambar, tak boleh. Dia macam UFO, dia akan potong flash gambar ataupun kamera snap, dia tak akan benar. Sampai ke tahap tu label 5G. Maksudnya apa? Kehebatan gelombang digunakan jarak jauh tu sebenarnya mengena kawasan sekeliling. Sekeliling ni jadi penuh dengan gelombang. Kita ingatkan kalau bawah pylon TMB tu penuh dengan gelombang, betul? Bila hujan turun kena gelombang, bertukar air hujan tu jadi baja. Baja tu bila tanam pokok, sebab tu orang berebut tanah bawah pylon tu untuk ternak pokok, betul? Bukan ternak, untuk tanam cucuk tanam. Bawah tu gelombang, tapi dengan manusia sebenarnya tak baik, tak dibenarkan sebenarnya, merosakkan kita punya sel. Itu yang menjadi kanser dalam badan. Tapi bila dengan keadaan 5G yang ada sekarang ni, besok akan datang mungkin masuk 6G pula. Kemungkinan besar bumi ni kering, kontang, penuh dengan metal, penuh dengan elektron. Bila penuh dengan elektron, pokok tak boleh warna hijau lagi tuan-tuan. Pokok yang ada ni kita tak payah siram, tak payah baja, dah automatik Allah bagi baja dengan semula jadi. Besok bila penuh dengan 5G, 6G, bayangkan kering, kontang, penuh dengan electrical. Akhirnya bumi ni tak balance. Kutub utara, kutub selatan penuh dengan elektron, akan jadi cair ais. Bila ais cair, apa jadi tuan-tuan? Apa akan jadi? Panas bergelombang laut. Laut dah tak stabil, ombak bukan macam biasa skill. Tuan-tuan tengok kalau hujan sekarang ni tak sama macam zaman kita kecil-kecil dulu hujan. Kilat dia tak sama, guruh dia pun tak sama dengan zaman kita kecil. Kilat dia terus berselerak, menghala tak tahu ke mana, angin berputar tak tahu mana, hujan tak ikut musim. Itu maksud apa? Kerosakan yang dikereka oleh manusia. Tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu akhirnya bumi akan bergoncang. Apa jadi? Kiamat pun bermula tuan-tuan. Nak ke mana kita? Tu antaranya kita kadang-kadang terlampau sombong dengan teknologi. Saya nak ingatkan orang yang guna teknologi, janganlah sombong dengan Allah Ta'ala. Baliklah pada Allah Ta'ala. Allah hantar sekarang satu saja, kecil scale dia, virus. Betul? Bila virus ni hantar, nak cari mana kita teknologi nak menentang virus tu. Sebab tu jangan kita main-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Allah bagi peluang tuan-tuan, baliklah kepada Allah Ta'ala. Cintakanlah Allah Ta'ala, sayangkan Allah Ta'ala. Bila kita sayangkan Allah Ta'ala, sayangkan orang yang cintakan Allah Ta'ala, kita tak jadi masalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Ni bulan Rejab, kalau boleh training kita untuk Syakban, training untuk kita dapat Ramadan yang terbaik. Kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Tolong pujuk hati kita, cari jalan untuk rebut Ramadan yang terakhir. Panjangkan umur kita sampai hujung bulan Ramadan. Lepas Ramadan Allah nak panggil, panggillah. Boleh? Royo Ustaz, nak raya. Lepas raya Ustaz, lepas 30 hari. Bagi raya 30 hari pun tak cukup. Betul? Ditambah pula fatwa sendiri, 40 pula raya. Ada tak orang buat majlis raya 4 hari hingga 40?
Nampak? Itu kena renung kita. Janganlah sampai ke tahap tu. Cari peluang Ramadan. Balik, saya ulang tahun lepas. Surau ni pun nama Taqwa. Betul? Darul Taqwa. Formula dia Taqwa juga. Bila Ramadan ni, ambil formula Taqwa tu. Ta, Qaf, Waw, Ya. Bila Ramadan yang pertama, disuruh kita berpuasa, diwajibkan kita berpuasa, hujung dia, result dia, Taqwa. Jadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Takut yang sebenar-benarnya dengan Allah. Bila Allah bagi peringatan dengan virus ni, takut tak kita? Takut, bukan apa? Takut tak sempat nak buat apa-apa. Takut tak cukup kita punya bekalan. Bekalan untuk rumah cukup, bekalan untuk makanan cukup, bekalan kereta pun cukup, isi minyak kereta pun cukup. Mak kena pula harga turun, betul? Penuh tak kereta minyak? Penuh. Boleh isi lagi. Tapi bekal untuk yang akan datang, iaitu bekal selepas mati. Itu kena ada tatawaduk kita. Bila kita puasa, bila kita sembahyang, bila kita haji, umrah, kita tawaduk. Tawaduknya apa? Tunduk kita dengan Allah Ta'ala. Kita baru tadi sujud, kening kita melekat atas lantai. Tawaduknya kita. Bila masuk Ramadan, kita didik daripada Rejab ni, tawaduk kita dalam bulan Ramadan. Didik daripada Rejab ni. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Jangan sombong di rumah Allah Ta'ala. Jangan sombong lalu depan rumah Allah Ta'ala. Sombong lalu je. Walau Allah panggil, betul? Hailal falah, hailal solah. Dia sombong lalu. Singgah, buang air dia. Apa? Lembu dia tak buat macam tu? Tak ada pun. Lembu lalu, tak ada pun. Singgah buang air. Lembu duduk situ depan, makan rumput dia. Dah makan rumput, dia singgah tak tandas? Tak ada. Kalau singgah berterabur kan? Tak. Malu dia. Itu lembu kan. Compare dengan kita manusia yang berakal, yang ada hati, ada qalbu. Jangan kita sombong di rumah Allah Ta'ala. Singgah. Selagi tak diumumkan darurat, selagi itu kita mesti dekat dengan Allah. Jangan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Kesilapan umat Islam sekarang, lari daripada Allah. Ulama pesan kita kena lari kepada Allah. Kata Tok Guru saya, maka jangan jauh pada Allah Ta'ala. Makin hebat Allah cuba, makin hebat kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kecuali dah diumumkan betul-betul darurat, kita cari jalan untuk neutralkan balik lah, maksudnya dapatkan. Betul, dalam zaman Sayyidina Umar dulu pun, bila darurat penyakit taun tersebar, ramai ribuan yang mati, disuruh kita tinggalkan masjid. Bukan selamanya, tak. Sementara reda penyakit. Di Mekah pun berlaku dulu penyakit taun sampai 3,000 atau 4,000 penyakit datang daripada India dulu, waktu haji, musim haji. Disuruh berhenti juga Pak Haji. Ada sejarah sebenarnya. Tu kita kena hati-hatilah. Kita sebagai umat Islam ada tak perisai, tuan-tuan? Ada kita perisai. Apa dia? Wuduk kita satu hari 5 waktu, pastikan ada 5 kali wuduk. Itu standard untuk solat. Yang lain pastikan senantiasa ada wuduk. Jangan dah melilau ke sana kemari masuk rumah tanpa wuduk. Allah, orang dulu tak cakap wuduk, basuh kaki nak masuk rumah, betul? Sebab tu ada tempayan kat luar tu, cuci dengan gayung, cedok, siap basuh kaki. Tak kira dia tetamu ataupun tuan rumah, dia siap-siap basuh kaki. Ubat lah tu, ubat. Apalagi air yang di surau, air yang di masjid, yang hari-hari orang baca bismillah, bismillah, bismillah. Tak tahu siapa yang datang dalam surau ataupun masjid. Itu yang Darul Syifa gunakan, Pengguna Runim, cari air 7 masjid. Air mana? Bukan air pipe tu, air yang di kolah tu. Tuan-tuan tahu siapa yang baca dekat air yang di kolah tu? Bismillah, bismillah, bismillah. Tak tahu siapa, ulama, alim, orang alim dan datang, wali Allah. Kita tak tahu. Sebab tu situ salah satunya ubat. Tu kadang-kadang orang tak datang masjid, tak datang surau, kaki tak terdaya, badan tak terdaya. Silap sebenarnya. Sebenarnya ada ubat di kawasan masjid. Salah satunya air kolah masjid. Nampak? Sini pun ada orang bagi tahu, ya.
Bila nak berubat, macam-macam dia ubat, tak jadi. Cecak jejak je kaki dia di tapak masjid, itulah ubat dia. Antaranya tu pengalaman pada sahabat-sahabat. Ni pertama, tawaduk kita. Yang kedua, qanaah. Bila berpuasa kita bersentuhan, siap-siap kita qanaah. Qanaah ni apa? Cukup apa yang ada Allah bagi. Nampak? Melatih kita. Bersyukur kita ada surau kecil, tak ada payah naik bukit. Kalau pagi tadi pergi masjid Bukit Pucung, kena naik bukit, ramping terus atas bukit tu. Tak ada kereta, tak ada basikal memang surrender lah. Kena ada basikal yang ada gear, betul? Kalau naik jalan kaki belum tahu lagi. Kenapa? Atas bukit betul. Ni sini atas lantai betul. Ground floor. Tak ada gated pun, betul? Terus masuk je. Kalau pakai skateboard mengelongsor terus. Yang muda lah, yang tua tak pandai buat, betul? Ada yang buat pakai skateboard ni? Tak ada. Tu Allah bagi peluang, syukur. Takwa ni qanaah, syukur apa yang ada, cukup apa yang ada. Sebab tu kita buka puasa tiga ulas kurma air segelas. Cukup tak? Cukup. Walaupun dah bentang nasi satu pinggan depan mata, kadang-kadang tak terdaya dah. Pasal apa? Kurma 3 ulas, air kosong 1 gelas. Cukup. Pasal apa? Tu bab qanaah. Waw warak. Bila kita berpuasa, kita ni dididik supaya kita warak. Warak bukan duduk dalam masjid saja. Bukan duduk dalam surau saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan warak, itu berzikir. Warak ni apa? Dia bimbang ambil yang haram. Sebab tu bila waktu Ramadan, dia waktu zuhur dia datang ambil wuduk, tak berani dia nak telan air wuduk tu. Betul? Bimbang apa? Batal puasa dia. Warak ni, warak. Takut tertelan. Tak pernah pun orang cek dia tertelan air wuduk. Ada Tok Iman datang sini, tadi telan air ke? Seorang-seorang cek. Ada? Tak. Sendiri yang jaga. Sebab tu pahala puasa Allah yang jaga. Pahala sembahyang orang boleh kira. Betul? Tu ulama kata, bila pahala sembahyang berjemaah, orang bujang 1 kali 27 kali ganda kalau sembahyang di masjid ataupun surau. Pahala di rumah 1 kali 1 je. Nampak? Tu orang bujang. Orang berkahwin 1 kali 27 kali 70 gandaan. Apalagi bulan Ramadan, tuan-tuan, malam 1000 malam. Tu nampak? Lailatul Qadar, 1000 rahmat. Tu 1 kali 27 kali 70 kali Lailatul Qadar. Allah, tuan-tuan, tu kena renung. Tu baru kahwin 1. Kalau 2, 3, 4 boleh? Jangan tunduk. Jangan takut. Kena beranilah. Kalau beranilah. Kalau tak berani, dia diam aja. Orang Kolpilah kata untuk je. Jaga. Tu. Kalau berani 4 kali ganda. Jangan dikira bini orang tu, kira pahala tu. Cerita balik malam ni orang rumah. Boleh? Kalau beranilah. Ustaz tak berani lagi, tunggu orang surau tu. Tu. Ya apa? Yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah. Yakin tak kita? Yakin. Kita datang surau ni, yakin tak? Yakin balasan, tak ada lain lah. Apalagi Ramadan, yakinnya balasan Allah Ta'ala. Sebab orang berani mati, syahid mati. Tu kena renung kita. 4 tu kena hafal bila Ramadan. Boleh? Tawadu, qaf, qanaah, waw, wara, yakin balasan Allah Subhanahu. Tu dapat takwa. Surau pun nama Darul Takwa. Takwa ni ada 2 maksud kata Datuk Ismail Kamus. 2. Pertama, takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, takut betul-betul yang tua. Betul? Tu kena renung kita. Allahu Akbar. Mana ni? Ni balik pada kitab tadi. Jangan kita tertipu dengan tenangnya, diamnya kubur-kubur ini. Maka alangkah ramainya orang terkeliru dalamnya. Jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauh beza antara satu dengan yang lain di dalamnya. Aduh, rata-rata, senyap-senyap, sepi-sepi. Tapi jangan tertipu.
tak tahu khabar dia dalam kubur. Ada setengah cerita, orang cerita dalam kitab ni, ya. Orang tu baru kebumikan sepupu dia, sepupu sendiri. Dia sendiri tengah-tengah kebumikan tu, uncang duit itu jatuh dalam liang lahat tu. Balik rumah baru teringat uncang tu ada duit dalam uncang tu. Patah tak balik? Patah balik dia. Duit punya pasal, pergi balik kubur tu. Tu manusia tu kan lagi hebat tu, ingat duit punya pasal. Dahsyat. Patah balik. Pasal apa? Tak takut, masih siang lagi. Siang lagi, lepas tu baru tanam tadi. Betul? Bukan bulan lepas, baru tanam tadi. Pun patah balik dengan apa? Dengan tukang gali kubur, cek jumpa balik uncang. Waktu dia ambil uncang tu, sebelah tu liang lahat tadi sepupu tu. Dalam kitab tulis. Diselak sikit liang lahat tu, berapi-rapi tuan-tuan. Liang lahat tu, mana ada api hidup dalam tanah kan, tanpa oksigen, betul? Sepatutnya api tu hidup tanpa, mesti ada gas untuk hidupkan api. Dia api ni menyala-nyala dalam liang lahat. Ditanya keluarga yang baru dikebumikan tu, apa perangai dia? Antaranya ditulis ni, yang pertama, dia sering melambatkan solat, tapi suka lambat. Last minute, last kupit baru sembahyang. Ni bahaya. Pesan kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, jangan lambat-lambatkan sembahyang. Kena seksa tuan-tuan. Walaupun sembahyang kena seksa. Ada tak orang suka lambat sembahyang? Ada. Lagi 5 minit maghrib, sembahyang tak ada? Sembahyang. Saya pernah tengok, bukan seorang tuan, ramai. Saya tak nak cerita surau mana. Saya sampai nak kuliah maghrib, pada tu lagi 10 minit nak maghrib, punyalah ramai sembahyang. Mungkin tersekat dengan keadaan jam, betul? Sebab tu perjalanan kerja, perjalanan musafir kita kena rancang. Jangan main-main dengan waktu sembahyang. Tu ujung-ujung sembahyang. Yang paling dahsyat diceritakan oleh kaum muslimat. Ada satu muslimat tu, dia cerita, ya, satu grup ni suka sekalikan maghrib dengan isyak. Dia suka sembahyang last minute. Maghrib tu dekat-dekat dengan isyak. Sebab dia malas nak buka telekung. Allahu Akbar. Berlaku? Ada berlaku. Tu paling hebat. Dia lambatkan sembahyang maghrib. Walhal sembahyang maghrib, kata tuan guru, 20 minit yang awal tu saja afdal. Waktu Ramadan jaga masa kita buka tu. Jangan terlampau leka dengan makanan, kita lupa waktu solat maghrib tu terlampau limit, terlampau minimum sangat. Jaga waktu sembahyang. Kita ingatkan kadang-kadang banyak pahala, betul? Kadang lewat sangat kita sembahyang maghrib. Dah dekat isyak. Sebab tu maghrib ni dipanggil prime time. Jaga waktu maghrib kita. Tu seksa dalam kubur. Tu salah satu lagi, dia suka membawang. Bahasa sekarang, bukan potong bawang, membawang. Tu membawang, tak tahulah bawang apa. Saya tak tahu budak muda sekarang ambil perkataan membawang tu datang dari mana tu. Dahsyat sangat. Cerita orang, cerita sini, cerita sana. Jangan. Tu akhirnya dalam kubur menyala-nyala api. Apalagi cerita yang dalam tu ada ular sebesar leher unta, tuan. Sikit dia meniaga gandum. Gandum tu katalah sekilo dijual. Akhirnya dia ambil segenggam untuk dia makan satu hari. Berat segenggam tu katalah 100 gram atau 200 gram, digantikan dengan tangkai yang kosong. Menipu dalam meniaga. Bukan ratusan ribu, 100 gram je segenggam untuk satu hari makan. Allah hantar ular dalam liang lahat, ular sebesar leher unta. Nak lari mana tuan-tuan kita? Tu kena renung kita. Jangan tipu Allah Ta'ala, jangan tipu waktu berniaga. InsyaAllah azan. Sila azan.
Allah Akbar. Salatul InsyaAllah sekali lagi. Bila kita diingatkan supaya jangan memandang rendah, jangan memandang sepinya, jangan tertipu kita dengan sepinya kubur ini. Kita diingatkan sebagai orang yang berakal, ayat yang akhir tu, maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Kita ni jangan lupa bab kubur kita. Kita selalu diingatkan, betul? Tu jangan kita lupa bab kubur. Ingatlah, kalau boleh 100 kali. Yang hebat ulama pesan 1000 kali. Ya, caranya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi pesan kalau boleh 100 kali sehari.
takkan tak boleh tuan. Betul. Dah pencen-pencennya ni takkan tak boleh. Mungkin lagi lebih boleh buat. Betul. Jangan buang masa. Ya, kita yang dah berumur, dah pencen 50 ke atas, jangan terasa panjang lagi umur. Tak. Janganlah. Dengan keadaan semasa yang hebat ni pun kita tak tahu sampai ke mana kita boleh hidup. Yang penting sekarang ni kita bekalkan kehidupan kita. Ada ruang untuk berjemaah, ada ruang untuk berpuasa, ada ruang untuk bersedekah, ada ruang untuk infak ataupun berwakaf. Teruskan. Jangan sayang-sayang bab-bab dunia ni. Ya, dunia memang betul ada sikit cukup. Yang kita bimbang yang selepas dunia ni. Cari jalan. Jangan tunggu orang, kita sendiri. Ya, kata kalau boleh malam nak tidur, cari jalan, berwuduk kita. Nak tidur tu pun wuduk. Nampak? Bila berwuduk takkan terus tidur. Mata kan dah celik. Dah wuduk, mata kena air, kan celik mata kita. Takkan nak paksa juga lelap. Pemalas nak mampu tu. Dah celik, dah segar tu. Apa kita buat? Bukalah Quran. Itulah yang salah satu benda yang nak menyelamatkan kita besok. Nampak? Sebelum buka Quran, berdiri sekejap. Solat sunat, taubat. Jangan tangguh tuan-tuan. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu apa. Ni tengah sihat ni. Kan Nabi pesan, rampas 5 sebelum dirampas 5. Ni sihat sebelum sakit. Nak tidur tu pastikan solat sunat taubat. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, mati itu dalam masa keadaan pejam dan celik. Tengah pejam kita tak celik-celik. Ada tak berlaku? Berlaku. Tengah celik pun kadang-kadang tak boleh pejam. Berlaku juga. Berlaku juga. Mati dia. Celik terus. Terpaksa orang lain ambil tangan orang lain, katupkan kelopak mata. Bukan besar pun, kelopak mata pun sendiri tak terdaya nak katup tuan-tuan. Lemahnya tawakal 100% bila kita dah jadi jenazah. Waktu malam nak tidur, solat sunat taubat. Tak terdaya berdiri, duduk boleh tak? Boleh duduk tuan-tuan. Solat sunat. Tak boleh duduk, baring pun boleh. Pasal dah sakit sangat, betul? Tak boleh baring, tak terdaya nak baring, apa kena buat? Mata ada, mata masih terbuka. Boleh katup, boleh buka, betul? Kita boleh imagine tak rukuk macam mana, sujud macam mana? Boleh. Kalau mata pun tak boleh pasal mata batu, tak boleh bergerak. Apa yang kita boleh buat? Hati ada tak? Hati ada tuan. Takkan hati pun tak boleh teringat dengan Allah Ta'ala. Dengan azan tu. Boleh tak kita sembahyang dengan hati? Boleh tuan-tuan. Kita tahu rukuk macam mana, kita tahu sujud macam mana. Tu. Kalau hati pun tak boleh, apa nak buat? Mati dah kita sebenarnya tu. Dah mati kita. Tu malam nak tidur, solat sunat taubat. Kemudian kalau boleh cari jalan baca surah Al-Mulk. Jangan lepas peluang. Ada surah tu lepas saya sembahyang isyak terus dia distribute limited Al-Mulk. Dinilai impian dah tak payah distribute. Hafal semua satu masjid, satu surah tu. Surah Al-Mulk. Boleh baca? Boleh. Lepas maghrib dah boleh. Kita siap-siapkan. Sebab tu bila tidur kita senang lenang. Pasal apa? Dah selesai kita. Boleh tuan-tuan? Al-Mulk. Kena training. Kena buat. Jangan tangguh lagi lah. Itulah satu surah yang nak menyelamatkan kita besok dalam liang lahat yang sedang gelap, yang berkemungkinan himpit tulang rusuk kita besok. Nampak betul cantik tukang gali kubur tu buat square L shape, betul? Kotak untuk kita duduk baring di situ. Tapi jangan tertipu. Ni dia kata, kita siap-siapkan perisai kita. Al-Mulk yang cantik. Kemudian kalau boleh 10 awal Kahfi, 10 akhir Al-Kahfi. Baca zikir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Syaratnya duduk. Jangan baring. Kalau baring dia tak sampai 33. Berapa kali? 3 aja. Yang disebut 2 aja. Subhanallah, subhanallah,
innalillah. Tidur tuan. Tu antara malam-malam tuan. Janganlah lepas peluang. Boleh tuan? Tu azam kita. Ni Rejab tuan. Jangan lepas peluang. Kena ada stamina. Bila Rejab sampai Syakban itulah bulan untuk cari stamina. Ya. Saya pengalaman bila pergi umrah baru ni, bila orang yang tak ada stamina untuk sa'i, untuk tawaf, bila tak jarang jogging, tak pernah jogging, tiba-tiba terus melompat ke Mekah, apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Pening dia, penat dia, tercungap-cungap dia. Nasib baik ada kursi roda, betul? Nasib baik ada skuter sekarang. Kalau tak ada, macam mana tuan? Boleh habis 7. Boleh habis 7 kali tawaf. Tu kena renung kita. Ya, ni kena ada stamina. Masuk Ramadan besok kita dah ada stamina. Dah biasa berpuasa, tak terkejut perut, tak terkejut badan kita. Bila masuk Ramadan kita dah biasa banyak buat solat sunat. Malam kita buat, siang kita buat, apa lagi kita buat solat sunat, tasbih. Itulah peluang kita tuan-tuan, antaranya. Boleh tuan-tuan? Tu antaranya, ya. Balik pada kitab. Boleh ya? Sufyan As-Sauri berkata, siapa yang sering banyak ataupun yakni banyak mengingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun syurga. Dan siapa yang melupakannya, maka akan mendapatkannya jurang dari jurang-jurang api neraka. Tu orang yang hebat, orang yang bijak, orang yang paling kaya bukan pasal harta. Pasal orang yang paling bijak, paling cerdik, paling kaya, dia selalu ingat bab kubur dia. Dia bangunkan kubur dia. Dia tak tangguh. Bukan pasal dia standby batu cantik, batu marmar daripada Itali untuk buat kubur dia, bukan. Ya, tonton saya tengok orang tunjuk gambar kubur Tuan Guru Nik Aziz. Batu kecil, batu biasa je untuk tanda kubur dia. Dulu tak ada langsung, ini dah ada tanda sikit. Orang hebat di sisi Allah Ta'ala. Tapi tak ada pun nak bangunkan tembok di atas kubur. Dia bangunkan apa? Yang di dalam kubur tu dibangunkan. Tu kita jangan bising pasal tak ada tanda hebat dalam kawasan kubur kita. Kita bising pasal apa? Bising dalam kubur tu tak ada persiapan. Tu kena bangunkan, ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata dalam khutbahnya, hai hamba Allah, hati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari jika kamu berada di tempat ia datang mengambil kamu, ya. Dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu. Carilah jalan selamat. Carilah jalan selamat dan segera-segera, sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, iaitu kubur. Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun syurga, atau jurang daripada jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap hari berkata, ya, tiap-tiap hari dia berkata-kata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat. Allahu Akbar, tuan. Cuba renung. Ni bukan saya cakap, ni kitab tulis, ya, kitab cerita bab keadaan kubur. Lari macam mana pun kita akan dikejar, ya, hebat macam mana pun kita akan dikejar. Maut selalu terikat di ubun-ubun kita. Kita tak macam Rasulullah SAW, tuan. Ya, saya terkenangan mata tengok bila kubur, bila makam Rasulullah tu, ya. Bayangkan daripada Mekah dia berjalan sampai ke Madinah Nabi, tak ada highway, tak ada jalan apa. Nabi guna unta dengan Abu Bakar, betul. Kita naik bas daripada Jeddah ke Madinah 4 jam. Ada siap RNR, betul. Ada makanan pula dibekalkan. Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah tak ada highway, tuan-tuan. Saya tengok keadaan batu, tanah dia tak ada pun. Tak ada pokok langsung. Bayangkan kalau panas, macam mana punya panas, tuan-tuan. Nabi gunakan siapa? Ada tak zaman tu Waze? Ada tak zaman tu Maps, Google Maps?
Tak ada, tuan. Nabi gunakan orang yang bukan Islam. Ingat, sahabat yang bukan Islam untuk menunjukkan jalan-jalan, kalau bahasa sekarang jalan tikus, betul? Jalan yang tak dijumpai oleh orang Quraisy. Tapi orang Quraisy ni memang hebat, tuan-tuan. Dia boleh follow juga akhirnya. Sampai ke satu gua, Nabi menyuruh di gua tu. Burung merpati siap buat sangkar, buat sarang depan gua tu, nak cover Rasulullah SAW. Sebab tu sampai sekarang di Mekah burung merpati dia orang tak ganggu. Pasal apa? Burung merpati tu dianggap sayangkan Rasulullah SAW. Kita pun tak boleh ganggu. Tu laba-laba siap buat perangkap dia, nak menunjukkan Nabi tak ada situ, nak menyuruhkan binatang sayangkan Rasulullah SAW. Orang Quraisy cari tak jumpa. Cuma yang berbunyi cicak, tuan-tuan. Betul? Cicak tu berbunyi. Maksudnya apa? Bila cicak tu berbunyi, ada tak orang dalam tu? Ada tak? Kita bagi salam, Assalamualaikum. Tak jawab. Yang jawab cicak. Ada tak orang tu? Sebenarnya ada, tuan. Nak menunjukkan cicak ni membelut pada Rasulullah SAW. Sebab tu kita sunat bunuh cicak, mengotorkan surau, mengotorkan masjid. Satu lagi dia tak tolong Nabi. Tu sejarah cerita dulu. Nampak? Kalau kita bagi salam pergi rumah orang, Assalamualaikum, cicak jawab. Ada tak orang tu? Ada lah tu. Cuma dia tak jawab. Tu kena okey. Nampak? Tu zaman tu. Tengok hebatnya kesusahan Rasulullah. Tu bab bila Nabi hijrah, belum pergi ke bab Isra' Mi'raj ni. Situ saja perjuangan Nabi nak menangkan Islam. Kita sekarang ni ada peluang tak untuk menangkan Islam? Ada peluang tak peluang? Ada peluang. Dan Allah tunjukkan sekarang, tuan-tuan. Takkan kita nak buang ulama bersama dengan umarat? Ada tak sekarang? Ini cerita bukan cerita pasal politik, tuan-tuan. Kita ni yang dah dicuba dengan Allah, dengan virus, dengan peringatan macam-macam. Ni Allah bagi peluang nak memilih Islam dengan ulama bersama umarat. Takkan kita tak nak sayang, tuan-tuan? Kita dibagi peluang sekarang ni, orang Islam kita ni. Janganlah dibiarkan. Kita ada peluang bersama ulama. Cuba renung, tuan-tuan. Cuba renung. Ulama mesti ada dengan umarat. Umarat seorang tak boleh. Nampak? Pemimpin mesti ada dengan ulama. Pengurus yang besar itu. Pentadbiran Islam mesti ada dengan ulama. Tak boleh kita biarkan bersama seorang je tanpa ulama. Ini dah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi guna juga orang kafir. Orang kafir untuk apa? Bagi petunjuk jalan. Tak ada teknologi. Tapi orang kafir Nabi sayangkan juga. Tunjukkan Rasulullah SAW jalan daripada Mekah sampai ke Madinah. Itu bukan saja-saja, tuan. Itu kena renung kita. Kita macam mana ni? Allah bagi peluang bersama dengan ulama. Sayanglah ulama, tuan-tuan. Jangan kita biarkan kita hidup tanpa ulama. Kita nak mati, tuan, 50, 60, 70 umur sekarang, betul? Kita nak ke sana dah. Nak ke akhirat. Generasi yang akan datang macam mana besok kalau tanpa ulama hidup dia? Itu kena renung kita. Peringatkan, tuan-tuan, cari jalan balik pada Allah, balik pada Al-Quran, balik pada Rasulullah SAW. Sikit lagi, mana tadi? Apalagi kubur kata, ingatlah kubur itu ada kalanya kebun daripada kebun syurga. Ada tak contoh? Ada. Saya pernah dengar, saya pernah diceritakan sahabat saya pensyarah di UiTM Perak. Kita ziarah jenazah ayah dia. Belum mandikan jenazah lagi. Jenazah tu harum semerbak. Belum mandi lagi, kita di luar dah bau hebatnya. Kita ingatkan minyak wangi apa? Tak, bukan. Pasal jenazah tu terlalu hebat di sisi Allah Ta'ala. Yang gali kubur tu pun hebat, terasa. Bila gali kubur tu, ada bau yang semerbak, tak tahu datang dari mana. Belum. Macam ada bau bunga yang hebat waktu digali tanah kubur tu. Tukang gali kubur tu seronok gali kubur. Bila tukang mandi jenazah, seronok nak mandikan jenazah. Harum semerbak. Kami tanya sahabat kami itu, siapakah ayah dia? Bukan ulama, tapi dia hebat.
20 tahun selepas sebelum dia meninggal, dia tak pernah miss sembahyang berjemaah mana saja dia pergi, outstation ke tak outstation ke, tetap dia akan cari surau masjid ataupun musalla, dia akan cari walaupun duduk dalam hotel. Kita kadang-kadang duduk saja dalam hotel, bukan 5 bintang, 3 bintang je, ada aircon, ada TV, ada tilam, tak terdaya nak bangun tuan-tuan. Masjid sebelah pun tak kadang-kadang. Tu kadang-kadang kita perhati di Mekah baru ni pun tak terdaya nak kejar depan saja Masjidil Haram depan, tak terdaya nak ke Masjidil Haram. Relax lagi, selesa yang amat sangat dalam hotel. Allah, tuan-tuan, kita kadang-kadang sombong kita dengan Allah Ta'ala, kecuali dah sakit sangat tu lain cerita. Tapi kadang depan hotel tak pergi, tuan. Kita dengar cerita Tuan Guru Ni Aziz duduk dalam bilik hotel walaupun 5 bintang, dia tak pernah baring pun atas tilam katil 5 bintang, tuan. Mana dia tidur? Lantai, tuan-tuan. Tu hebatnya, bimbang dia tak bangun malam, tuan-tuan. Kita bimbang tak tidur malam kita. Tu beza antara kita. Ni. Tu antara kubur, bab kubur. Lagi hebat apa kata kubur? Akulah rumah yang gelap. Betul. Gelap tak kubur ni? Terlalu gelap, tuan-tuan. Tak percaya, lepas minum nanti kita pergi tengok dalam kubur. Tu. Yang kedua, akulah tempat sendirian. Betul. Sendiri, tuan-tuan. Sini ramai sahabat-sahabat boleh berwhatsappan. Betul. Tahu berwhatsappan? WhatsApp tak berhenti, tuan-tuan. Itu yang masa habis, masa terbiar macam tu saja. Yang paling hebat, akulah rumah ulat-ulat. Allah, tuan-tuan. Nak lari mana, tuan-tuan kita? Kata Ustaz Somad baru ni, ulat cacing yang nak menterdarah kita. Tahu menterdarah kita? Nak mamah daging kita ni, cacing tu memang special, selaras dengan darah kita, dengan sel kita ni. Cacing tu dah standby 1 kilometer sebatu, dia boleh bau kita, tuan-tuan. Dia dah tunggu kita sebenarnya. Mana kita nak pergi? Cacing yang tak ada mata, tak ada kaki, tuan-tuan, dah ready untuk menyaya kita nanti besok di dalam yang lahat. Tu kata ulama Indonesia. Jangan sombong, waktu kita di hidup dunia ni kita akan dimamah oleh ulat-ulat. Allah, tuan-tuan, tu antaranya cari jalan kita perisaikan diri kita. Panjang lagi cerita bab siksa kubur, tuan-tuan. Kita sudahi sampai takat itu saja. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Ta'ala biar panjang umur, jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang berjangkit ataupun virus sekarang ni. Mohon kepada Allah kita selamat dunia dan akhirat. Minta panjang umur sampai bulan Ramadan nanti, InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, mana yang lemah kuruk pada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'maruna wassahi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizni wajah baru wa tasanna bimalakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.